Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Hud ayat 7 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji manusia. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya.
Dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka. Dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia saah-saah berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur. และพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลา6 วันและพลังของพระองค์ทรงอยู่เหนือน้ำเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยมและหากเจ้ามูฮัมหมัดกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่ได้ตายไปแล้วแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากได้ทรงอย่างชัดแจ้งและหากเรายืดระยะเวลาการลงโทษของพวกเขาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอะไรหรือที่ได้ยับยั้งมันไว้พึงทราบเถิดว่าวันซึ่งการลงโทษจะมายังพวกเขามันจะไม่เล่าเว้นไปจากพวกเขาและมันก็จะอ้อมล้อมพวกเขาตามที่พวกเขาได้เคยเยือกหยันมาไว้และถ้าเราให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเราแล้วเราได้ดึงมันกลับมาจากเขาแต่จริงเขานั้นเป็นผู้หมดความหวังและสิ้นศรัทธาอย่างแน่นอน Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am. وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, 3 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, mengetahui bacaan kita dan doa kita. 3 keratan ayat mulai daripada ayat 7 sampai kepada ayat 9 dalam surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, ayat yang kedua bagi juzuk yang ke-12. Ialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita, mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan asyaitanir rajim,
yang menjadi musuh, menjadi seteru, was-was, khianah, menipu dalam hidup harian kami. Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat mempelajari, mengaji, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi selepas salat subuhi secara berjamaah di masjid. Serta angkah darajah yang begitu tinggi kepada kami semua di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita tadabbur secara ringkas. Kemarin Allah Subhanahu wa taala dia kata, dialah yang menjadikan langit-langit dan juga bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Allah Subhanahu wa taala kuasa kalau nak buat sekaligus. Dia kata satu kalimah kun fayakun, maka jadilah benda tu. Jadi olehmu maka jadilah benda tu. Dan wa kana arshuhu 'alal ma', arah dia tu duduk di atas air. Arsy adalah satu makhluk yang paling besar sekali. Itu di antara satu benda gaib yang kita kena berimeh sebab kita tak sampai situ. Tetapi Allah Subhanahu taala bagi tahu kepada kita. Di mana arsy dengan air ni sudah sejak sedia berlaku dah sebelum Tuhan tu nak buat langit-langit dan juga bumi. Wah, benda-benda lagu ni bukan tak lain, tak bukan kecuali ke apa? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak teh di antara khalifah kita tu siapa orang yang paling amalan dia tu molek. Nak dia di amalan tu molek. Sebab kita ingat kepada kejadian Tuhan ke Allah, itulah dia Tuhan kita yang buat langit sebesar-besar makhluk, bumi sebesar-besar bumi kita duk jalan. Dan juga wa arsy Allah. Lalu kita bahasa kata ni dia Tuhan kita, apabila ada perasaan lagi menyebab kita tu nak bahasa buat amalan baik. Tapi kalau itu amalan duk cucui ke, di mana kita tak teringat kepada kejadian Tuhan seperti dengan langit yang besar, bumi yang begitu hebat dan juga arsy Allah Subhanahu wa taala tu. Itulah beku ayat kemarin yang Tuhan nak ayat sini, amalan kita ni kita kena buat dengan molek. Sebab dia kata ayyukum ahsanu amala. Dia tak ada ayat ayyukum aktsaru amala. Siapa dari kalian kamu tu buat amalan baik, buat amalan banyak. Ada kata situ dak. Bermakna kalau itu sikit pun tak apa amalan, tapi buat dengan ahsan, sebaik-baik amalan kita buat tu. Maka nak jadi baik, nak jadi molek amalan ibadat kita, maka ia terdiri kepada 2 perkara katanya ulama, iaitu aswabuha wa akhlasuha. Buat dengan betul. Buat dengan betul mengikut agama Islam kita yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan buat dengan ikhlas kerana Allah. Betul ikhlas ni ia dua-dua tu dengan kalimah syahadah kita kata hari-hari itu. Kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ikhlaslah tu. Hijau gapo semua kita buat tu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan honinglah aku kata Tuhanku nama Allah ni aku buat ni. Itu panggil ikhlas. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah pesuruh Allah, itu adalah amalan kita buat mengikut hak dia hajar. Dengan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkeluar daripada salah satu pada 2 ni, maka benar tu ibadat tu ia tak jadi ahsanu amala mengikut ayat kita baca ni. Nah, jadi ahsan kena mencukupi 2 syarat tu. Buatlah banyak selama mana pun tapi tidak ikhlas. Buatlah banyak selama mana pun tapi tidak ajar oleh agama Islam kita dengan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa huwa raddun, ditolak, tidak terima. Sebab itulah kena mati molek dah. Kita mengaji gapo pun kena ikhlas. Sebab mengaji ni cerak dah mengaji kita ni adalah benda-benda yang diajar oleh agama kita supaya kita hidup tu kena mengaji. Cuma kita nak jaga ikhlas tu pula. Berarti molek dengan molek hidup belaga dengan mengajar. Kita royak kita dah buat go lain. Tu dipanggil belaga-belaga tak kena tepat belaka tu.
Tak kena tepat, kita letak tepat tu. Di hari ini kita mengaji buka telinga untuk dengar saja. Lepas tu kalau nak baca ke lain ke, nak buat ke lain ke, buat lepas pada ni. Lah nak buat. Kena pandai guna kita tu. Dah wedi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah ayat seterusnya, dalam ayat ini juga seterusnya Tuhan kata, Tuhan kecek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, Tuhan kata lagi mana? Wala in qulta, sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad kalau mutu kata kepada orang yang kufur, orang yang tidak beriman tentang apa hal kebakit teh. Kalau Muhammad mengoyak kepada hak kafir yang tidak beriman, sama ada munafik orang tidak beriman, royak dia tentang hak kebakit teh. Kebakit teh apa? Nak royak kata selepas kita mati ni kita kena hidup semula. Kita dibangkit oleh Allah pula. Tu. Innakum wala in qulta innakum. Oh ni panggil wala in qultan wala inni. Oi panggil kalimah tu supah dah. Tengok ayat kita baca selepas pada tu. Wala in akharna wala in azaqna wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra. Tu supah belaka tu kalimah lain tu. Dah supah benda main lah ni, bukan benda main. Kita kena dengar ni. Dah supah ni bukan benda tamada lah. Dah kena buka lebih telinga lah ni. Tuhan supaya kata, dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata qulta innakum kepada mereka, sesungguhnya mereka itu berkafir mab'usun, bahawa kamu akan dibangkit hidup kembali sesudah mati min ba'dil maut. Nak ayat kata orang kafir ya ada pegangnya dia juga. Orang kafir ya ada kepercayaan dia juga. Tetapi pegangnya dia, akidah dia, laksata dia tu bukan daripada Islam hajat. Pen kam chưa tu tinggung ngai. Gamuk-gamuk tak tahu main mana, mikir sepatut tak sepatut gitu. Sebab itulah dalam agama Islam kita orang Islam kena beriman dengan benar hari kebangkitan. Tong satta tu adalah akidah kita. Fak dia ada juga, tetapi pegangnya dia tu adalah salah. Setengah kata tak beriman langsung. Kalau mengikut ayat ni tak beriman, kata ada selepas mati ada hari kebangkitan. Sebab itulah ya lontar dengan ayat ni, la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Oh, ni sihir ni Muhammad ni. Di mana dia tak ada beriman lah kata selepas mati ada hari kebangkitan. Kau mai dai sata wa langcat sia ciwit beluk ni kau catang funfu kun mamai. Dia tak beriman sebab dia kata menipu ni. Ni adalah perkataan yang menipu, mengaruk, bohong, sihir, menujung, gila, macam-macam yang kata Nabi. Tu. Apa boleh dia tak beriman? Susah sangat bagi orang kafir engkau yang nak beriman masalah hari kebangkitan. Allahu Akbar. Di antaranya, ia duk percaya, duk pergi jenis pasal kepercayaan tu nenek moyang demo lepas mari dah. Dia terima saka daripada tok dia, ceyah lepas mari dah tu lagu tu. Orang ni payah ni. Kecuali sikit sangatlah. Sikit sangat orang kafir tu masuk Islam. Nak mikir masalah lagu ni, mereka ya tak percaya. Memila. Makan pas habis di debu habis dah. Nak hidup lagu mana? Allahu Akbar. So, yang kedua, mati hidup ni benda tak ada siapa mai duk goyak. Iaitu mati mai hidup goyak kita semula tu. Ya tak? Ada yang mati mari. Hari ni dia bang kubur kok mai goyak kita. Dia mau kena mengaji kalau pagi-pagi. Tak ngaji padalah aku kena azab lah kubur panah weh. Tak apa. Dia tak ada benda tu.
Ya tak ada benda tu menyebab payah nak percaya. Payah nak percaya. Mereka ada lah hadis yang Nabi sebut kisah-kisah dulu. Buat Bani Israel dulu ada juga. Tapi kita tak main perakut pekan depan kita ni dak. Kisah lepas-lepas mari dah. Biasa berlaku. 2, 3, 4, 5 orang buat Bani Israel tu. Orang beriman kepada Tuhan. Dia berasa nak tahu adakah betul benar sungguh yang hidup bunyi khabar kata orang hidup dalam kubur tu bahasa panas, duk tak seni, susah, betul tak? Itulah yang ziarah kubur. Ziarah kubur, maka ya benar Tuhan, ya kecek dengan kubur tu. Minta Tuhan supaya Tuhan bakit buat dia semula. Megoyak adakah betul benar hok dia duk dalam kubur tu kata panah, seksa dan sebagainya. Maka dengan qadar Allah kehendak Tuhan doa yang minta tu Tuhan bakit semula. Ni kisah Bani Israel ada sebutlah ada nabi kan. Kecek ya benar sungguh aku duduk dalam kubur bahasa panah. Bahasa panah. Allah ni lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya bangun bakit daripada kubur tu berjuruh dah tu. Berjuruh dah. Tapi dalam juruh dia tu mati dalam imedah pun ada kadang-kadang perasaan panah ketika hidup dalam kubur. Subhanallahil-azim. Itu buat Bani Israel dululah. Tapi kita orang umat Muhammad ni bagi syariat kita ni bagi orang beriman ia ada raudhatun min riyadil jannah. Ada satu taman daripada taman syurga. Duduk dari itu seni lebih pada gapo-gapo lagi. Insya-Allah lah. Jadi nak kata tak ada benda tu mendak royak kita. Kalau orang mati marang, boleh marang main hidup main ngongak-ngongak main cari royak kita. Oh, pakat ju habis tak apa. Ada seorang ibu walah ngaji agama. Duduk ngaji dah pun dengar atik dah pun pakat dengar belakang ini. Tak ada, sebab tak ada benda ni. 2, 3 perkara ni tak ada. Tok nenek moyang dia mau biasa pergi lagu tu, tak ada orang hidup lagu kubur nak royak kita. Gidah pergi meklak malam. Subhanallah. Tapi kita orang beriman percaya walaupun benda tu tak ada main royak kita. Sebab kita ada Allah. Kita beriman dengan Allah. Kita beriman dengan hadanya hari akhirat, hari bakit hidup semula selepas mati. Allah Akbar. Itulah kelebihan kita orang Islam. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah, puja mujanya, syukurnya ke atas nikmat Islam yang Tuhan beri kita. Kita boleh beriman benda-benda lagu. So, yang keduanya sebab Nabi mendak royak kepada orang engkau yang tak beriman adanya hari kebangkitan kerana kalau hidup di dunia sudah tak ada hari bangkit. Allah nyanyo kita. Kita orang berjuruh, dema orang jahat. Pencuri juga bagi kita, kita ambil juga bagi kita, maki kita juga, katak kita juga. Tak ada hari bangkit nyanyo kita orang berjuruh, sedap demo. Sebab itulah di dunia ni waklah adil sama mana tak adil sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkit di akhirat esok sebagaimana menghukumkan di atas perbuatan kita itu waktu dunia dulu. Wak lagu mana boleh lagu tu, wak salah hal pun boleh lagu tu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Boleh tengok hak baik sama mana kita buat dan hak jahat sama mana pun kita buat. Sebab itulah ada hari kebangkitan. Kerana ada hari kebangkitan itulah kita orang hidup di dunia ni bahasa sepengah tak apalah susah sama mana di dunia. Letih lelah sama mana di dunia. Duk kacau, duk gapo, semaya juga, puasa juga, baca Quran juga, ngaji juga, buat kebajikan juga, hala juga, buat gotu, buat benda baik. Sebab kita ada harapan di akhirat esok. Sebagai balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku hamba orang yang berjuruh. Sebab itulah orang kafir ni kalau kecek masalah hari kebangkitan la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tentulah orang-orang yang engkar, orang yang tidak beriman itu akan berkata, dia kata bagaimana?
Ini tidak lain hanya seperti sihir yang nyata tipuannya. Oh, menipu sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawab orang tidak beriman. Jawab sihir lah, jawab kahinun menujung lah. Tujuan apa? Supaya tu nak katuk benda tu. Nak katuk benda tu. Dia ambil benda-benda. Oh, dia duk sebagai amalan dia. Dia tahu kata sihir benda tu tak betul. Dia tahu kahin menunjuk itu dah benda tak betul. Tetapi waktu si dia tu beriman, dia ambil benda tu dia buat sebagai bank. Dia tutup kepercayaan yang adanya kebangkitan selepas daripada mati supaya orang tidak beriman duk seperti yang dia naudzubillah min dzalik. Itulah jawab kafir. Maka sekian sajalah pada pagi ini. InsyaAllah kita sama lagi ayat seterusnya. Maka apa betul daripada Allah, maka kita kena beringatlah. Kita buat gapo, kita duduk atas dunia sama tahu ni, amal gapo kita buat, kita nak beringat semua tu nak ada kepakai kita nak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cerak mana ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.